Tuan-tuan cuba tengok hari ni. Duk ada rupa kamera. Kira tengok. Masya Allah. Ni satu dunia tengok. Kita punya live sekarang ni satu dunia. Dulu kalau nak buat live, kamera tu besar kepala kita. Sekarang tak payah. Sekarang kalau silap cakap pun tak apa. Sebab dia delay 5 minit daripada hak live. Dulu tuan-tuan kalau nak buat rakaman ke apa, tengah buat rakaman, orang tak ada. Awak tak ada orang malam ni. Live ni, rakaman ni tak ada orang. Tak apa Ustaz, nanti kita tempek gambar hak ramai. Nampak macam ramai? Lah. Yang main 20 orang tapi nampak macam 2,000 orang. Rupa dia ambil gambar hak bila tu, dia nampak banyak orang. Oi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang saya muliakan, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Satu hari Nabi SAW berkata kepada Anas bin Malik. Kata Nabi SAW, Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya, in qadarta an tusbiha wa tumsi laysa fi qalbika ghish li ahadin faf'al. Anas bin Malik ni tuan-tuan adalah seorang yang berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berkhidmat ni nama dia khadam. Khadam ni kat lehau bukan hamba abdi. Tapi paksa kita ni diberi faham khadam tu tak elok. Maka kita pun faham khadam, kita kata tak elok. Kita duk tengok cerita 3 Abdul. Khadam tua, khadam pecacai najis. Nampak tak cerita tu? Khadam, ya tuan, cip khadam. Sebab itu, cerita-cerita dulu ada kalanya jadi bagus. Tapi ada kalanya kesan daripada apa yang ditonton bercanggah dengan apa yang sebenarnya. Misalnya kita tengok cerita orang dulu-dulu, dia bagi salam, Assalamualaikumna. Waalaikumnassalam. Padahal mana ada salam jadah lagu tu. Tapi pasal orang dulu buat, kita pun ikut Assalamualaikumna. Waalaikumnassalam. Mai ke mana tu? Dia mempengaruhi kita. Ente lah. Mana ada ente? Dia anta. Sampai sekarang kita cakap, anak ente. Ya ente ni unte. Adik-beradik kunta kinte. Boleh faham Kak Zul? Apa yang kita tengok dulu, macam tu lah. Bila sebut khadam, maknanya khadam tu khina. Padahal khadam itu maksudnya ialah orang yang berkhidmat. Yang berkhidmat. Bahasa kita sekarang ni, khidmat tu bahasa Arab. Khadam. Awak berkhidmat di mana? Saya berkhidmat di Felda, wilayah Trolak. Oh, jadi hamba sana lah. Lebih kurang dia tak. Padahal bukan hamba. Bekerja lah. Khidmat. Kan bangga tu. Saya berkhidmat sebagai anggota tentera. Kan bangga khidmat. Jadi Nabi Muhammad ni siapa yang berkhidmat pada dia? Seorang sahabat dia yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi Anas bin Malik ini tuan-tuan, daripada kecil duduk dengan Nabi dah. Duk dengan Nabi ni, mak dia pergi hantar dekat Nabi, dia kata Rasulullah, ni anak saya nak suruh apa-apa, silakan buat. Jadi Anas ni tahu luar dalam Nabi, di rumah lagu mana, di luar lagu mana. Sebab tu kata Anas, Nabi Muhammad tak pernah marah aku dalam bab urusan dunia. Tapi Nabi Muhammad tegas dengan aku dalam bab yang melibatkan akhirat. Benda yang melibatkan dunia ni Nabi tengok tak ada apa dunia. Tapi kalau bab akhirat
Tak kena, Nabi tegah. Pasal 3 kali kereta api lalu. Ponok duduk sini, setiap hari tengok kereta api. Saya masa duduk besar tu, duduk tunggu bas mogah depan tu. Turun daripada bas Selia River. Tunggu di situ nak tunggu bas mogah Sungkai masuk besar. Dia lambat kena sampai pukul 5. Duduk tunggu jambatan tu. Yang kita tunggu, tak pernah lalu kereta api. Bila kita tak tunggu, dia macam bas. Lagi tunggu lagi tak ada. Kalau tak tunggu tu, saat-saat lalu. Bas mogah omnibus. Tanya Malim, Sungkai. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Anas bin Malik ni kerja dengan, berkhidmat dengan Nabi. Pernah Nabi semayang malam, Anas duduk sebelah dia, Nabi selimut dengan dia sekali semayang. Penyayangnya Nabi pada Anas bin Malik. Kata Anas, kalau aku buat salah dalam bab akhirat, Nabi tegah. Tapi kalau dalam bab dunia, aku tak tegah. Nabi tak marah. Setakat pecah pinggan ke apa benda kan, Nabi tak marah. Kita ni kalau pecah pinggan, satu terolak dengar. Aku beli teruk-teruk hang senang pecah. Loh, satu terolak utara sampai selatan dengar. Tapi kalau lambat semayang, tak marah apa. Isteri tak semayang, suami buat tu. Isteri keluar daripada rumah tu, berkemban duduk sidai kain. Suami dia tak kata apa. Pukul 9 pagi duduk sidai kain, berkemban. Sidai penyidai pula sebelah rumah jiran. Jiran tu pula Tok Siak nak pergi vacuum kapet hari Jumaat. Tak pergi vacuum hamba Allah. Duk menyembang dengan bini kita. Yang bini pula duk gatal dada. Begini Tok Siak tengok orang ni. Laki tak marah, ni tak betul. Hak dunia ni Allah. Setakat pecah tu tak apa. Nanti kita beli lain. Tapi kalau melibatkan akhirat, Nabi tegas. Satu hari, Nabi Muhammad kata dekat Anas bin Malik. Kata Nabi SAW, ya bunayya, wahai anakku. Padahal Anas bukan anak dia pun. Berkhidmat dengan dia. Tapi Nabi sayang pada dia. Macam kita lah, wahai anakku. Okay, wahai anakku. Kata dia, kalau kamu mampu, in qadarta, kalau kamu mampu dalam satu hari, antus biha wa tumsi, daripada subuh sampailah ke petangnya, kamu tidak mengkhianati orang lain, maka kamu amalkanlah. Nanti Allah balas pada kita ni tuan-tuan dengan ganjaran syurga. Nombor 1, Nabi pesan kepada Anas bin Malik. Kalau daripada subuh antus biha, daripada waktu subuh sampailah kepada waktu petang. Kalau kamu mampu untuk kamu tidak mengkhianati orang lain, silakan. Tuan-tuan yang saya muliakan. Penyakit hari ini ialah mengkhianati orang lain. Menipu orang lain. Tajuk kita ni tuan-tuan, tajuk ikon kehidupan berkualiti. Kita kata kita berkualiti ni daripada sudut apa? Ada orang faham berkualiti ni kalau ikut 5S. Itu berkualiti. Ada yang faham dulu-dulu berkualiti ni bersih, cekap, amanah. Itu berkualiti. Ada yang faham dulu berkualiti ni apa? Kepimpinan melalui teladan. Ada orang yang faham berkualiti ni apa? Bila kita ni mengamalkan SOP, ikut SOP yang ditetapkan. Apalah maknanya segala benda yang kita sebut tadi, tapi kita ni menipu orang. Kita khianat pada orang, kita rasuah pada orang. Kualiti apa? Sebab itu Nabi sebut dalam hadis ini, daripada subuh sampai ke petang, ke subuh besok pula, jangan khianati orang. Jadi nombor 1 pelajaran kita pada malam ni, tolong jangan khianati kepercayaan orang lain. Abang-abang jangan khianati kepercayaan isteri pada kita. Abang-abang nak isteri abang sayang abang ke percaya pada abang?
Ada dua. Kak Leha. Nak sayang suami ke nak percaya pada suami? Dua-dua nak. Satu percaya, satu sayang. Antara dua ni, yang mana paling utama? Sayang ke percaya? Tu dia. Kalau sayang lah, dia tak boleh percaya, tak tahu. Tak. Sayang kat Abang Bidin. Dia pergi mana? Kak Leha. Tak tahu. Dia kata pergi surau. Tak tahu surau mana. Tak tahu. Nampak tu tak percaya. Tidur malam tak boleh nak. Abang subuh-subuh abang pergi mana? Pergi sembahyang subuh di masjid. Tapi dia kata abang tak pergi. Abang pergi, abang duduk tepi tingkap. Habis-habis sembahyang terjun, dia bukan nampak. Tu dia. Dia hilang kepercayaan. Bila isteri kita hilang kepercayaan pada kita, susah. Malam-malam dia tak tidur, dia tengok handphone kita. Dia tengok handphone. Handphone pula dia guna face punya muka. Hak muka. Dia ambil handphone, dia pergi lekat kat muka kita. Boleh buka dah. Dia baca WhatsApp, dia baca Telegram, dia baca mesej, mampu. Sebab tu abang-abang cari kepercayaan isteri. Handphone kita, isteri boleh pakai. Handphone kita, isteri boleh. Abang tengok handphone tak? Ambil. Kadang-kadang pergi kerja, tak bawa handphone. Tak apa. Yang kita duduk telefon dia, Mat, tak angkat telefon. Aku tinggal handphone kat rumah. Tinggal, lupa. Tak apa. Berapa ramai yang handphone tertinggal di rumah. Sampai tol sungkai patah balik ke dalam kabut. Dah naik highway pun. Sampai kat tapah, patah balik. Mampu aku, handphone aku tinggal, mampu aku. Nampak? Sebab tu abang-abang, akak-akak kalau nak test suami kita malam ni, abang, tukar handphone, abang ambil cek punya, cek ambil abang punya. Agak-agak dia berani ya. Suami kata, ambil lah. Boy, tak percaya ke orang. Betul, makna akak betul dapat suami macam tu. Tapi akak tak tahu, dia ada satu handphone kat office dia. Dia simpan laci kat office dia. Patut dia bagi pun. Sebab itu tuan-tuan, asas dia apa? Jangan mengkhianati. Jangan mengkhianati kepercayaan, jangan mengkhianati amanah, jangan mengkhianati tanggungjawab, jangan mengkhianati selamat kita. Kita meniaga, kita tak khianat. Ini pi campur buah dokong, campur dengan buah lain. Hak bila punya buah pi jual sekali. Itu mengkhianat. Lauk hak tak habis kemarin, pi basuh balik udang, basuh daging, basuh sotong, masak balik lagi sekali. Pulut panggang, hak tak habis pun hari punya, pi panggang balik, melekit-lekit dia punya panggang dia. Tak ada siapa percaya dah pada kita sebab kita tidak jujur di dalam perniagaan kita. Tidak jujur dalam perbuatan kita. Kalau betul, kata betul. Kalau salah, kata salah. Jangan mengkhianati. Nabi pesan pada kita. Nabi kata, jangan mengkhianati. Jadi orang yang jujur, jadi orang yang benar. Ini nombor satu. Sebab tu ada negara Jepun misalnya. Kita duk dengar kereta api ITS duk lalu. Mereka tepat masa. Kalau sampai pukul 8 malam, kereta api pukul 8 malam. Lambat seminit je, minta maaf driver dia. Lambat seminit saja driver kereta api itu bawa, minta maaf. Cerita hari ni tuan-tuan tak tahu. Berapa ramai yang minta maaf lambat. Tegur sikit marah. Ambil lambat dia. Nak cepat bawa sendiri. Nampak tu bahasa kita. Tu bila nak jadi kualiti? Bagi buat rumah tak siap. Janji bulan 8, lah bulan 10 dah tak siap. Mengkhianati. Bagi hutang tak bayar, mengkhianati. Jadi apa yang masalah kita dalam kehidupan kita sekarang ni tuan-tuan? Mencari orang yang jujur, mencari orang yang amanah. Nak cari pemimpin yang amanah susah, nak cari ustaz yang amanah susah, nak mencari jiran yang amanah susah, nak mencari pekerja yang menghantar barang kurier yang amanah susah, nak cari peniaga yang jujur susah.
Sampaikan nak pergi umrah, nak cari umrah yang jujur pun susah sekarang. Kita nak pergi umrah pun takut pun tak. Pergi dengan pakej apa? Ni pakej depa. Macam mana boleh sampai ke Mekah, Madinah? Tak tahu, aku tak apa nak jaya ni. Tu dulu tuan-tuan. Ada yang sampai di Mekah, sampai di Madinah, sampai di Jeddah tak boleh balik Malaysia. Ada. Saya pergi ceramah dekat kedutaan Malaysia di Jeddah. Kedutaan Malaysia di Jeddah tuan-tuan, kapal terbang duk lalu atas dia. Bila tuan-tuan nak balik ke Malaysia ke, nak landing ke, tuan-tuan akan lalu atas dia punya kedutaan. Saya duk tengok lagu tu. Saat-saat kapal terbang, saat-saat kapal terbang. Bila nak ceramah ni, terbang saja. Dia macam kereta api tuan-tuan, saat-saat kereta api, saat-saat kereta api. Depa kapal terbang. Bawah hak dia tu, kedutaan kita. Saya nyembang dengan konsulat dia tu. Tuan nak pergi mana tuan? Nak pergi airport. Pasal 80 terkandas pula pasal. Pasal apa terkandas? Tak ada boarding pass, tak ada tiket, tak ada apa. Travel cuma ambil tiket pergi saja, balik tak ada. Tak teriak makcik-makcik tu. Yang anak kata mak nak balik hari ni, pak pula duduk 2 hari dah ada ni. Nak duduk hotel, travel tak balik, tak bagi hotel. Tu bukan travel, tu nama dia trouble. Oh, susah. Padan dengan kita pun nak pergi package hak murah. Padan. Berapa package hampa? 10. Berapa package hampa? 10. Berapa package hampa? 9,999. 10 lah tu. Mahal tak mau. Ambil ni murah, 5,000 je. Elok. 5,000 ni tuan-tuan, betul-betul duduk tangkik LIA, berterbang pun tak. Clear, duduk di clear. Mak mana travel kita, mak tak tahu. Janji pukul 3, lalu pukul 3 pagi tak main-main. Tu nama dia menipu. Tak? Inilah yang kita takut sekarang. Kita nak angkat telefon, takut scammer. Ada yang menyamar jadi polis, ada yang menyamar jadi lawyer, ada yang menyamar jadi JDT. JDT pula, JNT. JDT bola. Dia telefon kita ni, kami dari JNT, makcik ni ada bungkusan. Jadi kami duk scan bungkusan makcik ni, ada barang macam tak apa lepas lah. Oh sudah, makcik tadi kan dudak lah. Sampai bila tuan-tuan kita nak hidup dalam suasana yang tak ada kualiti? Sebab tu kalau kita ikut Rasulullah, kita ikut Islam, kita percaya semua. Percaya semua. Ada orang yang beli handphone tipu. Dia repair handphone. Orang yang di kedai handphone tu ambil spare part yang ori, pergi masuk spare part tiruannya. Kita pergi repair kereta, dia kata saya tukar dah yang ni, saya dah tukar dah ni barang dia sekian-sekian banyak. Berapa harga dia? Ni dia harga dia. Rupa-rupanya tuan-tuan, dia tak ganti pun. Dia ambil pula barang yang ori, dia bubuh barang yang second. Lagi rosak kereta kita. Inilah yang berlaku dalam kehidupan kita. Kita mempunyai kereta api yang bagus. Kita mempunyai jalan raya yang bagus. Kita mempunyai bangunan yang bagus. Kita mempunyai segala-gala yang bagus. Tapi apalah maknanya segala-galanya bagus kalau orangnya tidak bagus? Apalah maknanya rumah kita cantik, bangunan kita paling tinggi dalam dunia, jalan kita paling canggih, kita buat keluar kereta, kita buat keluar motor, kita buat keluar kapal terbang, segala-galanya kita moden. Tapi kalau orangnya teruk, apa makna dia? Sebab itu, negara yang bagus bukan letak pada besar negara tu. Negara yang bagus bukan letak pada luas negara tu. Negara yang bagus dilihat kepada rakyat dia. Kalau rakyat dia berakhlak, kalau rakyat dia bagus, maka baguslah negara itu. Jadi tuan-tuan, yang kita nak bangunkan sekarang ialah rakyat. Insan. Yang kita nak kena bangunkan sekarang ni tuan-tuan, sangat-sangat kena bangunkan ialah manusia. Saya dengar ada yang nak buat cadangan daripada Langkawi pergi Alustar nak buat MRT. Bagus tu cadangan, berenah.
Nah, dia cadangkan. Kalau boleh buat daripada kalau start mai Langkawi ada orang suruh cadang buat tak. Kalau ferry susah kita buat MRT lah. Ada yang nak buat cadangan kapal terbang. Lapangan terbang sana, lapangan terbang. Kita kena maju. Oi. Dulu Perak nak buat lapangan terbang dekat Manjung. Saya pula duk Ipoh. Nak buat di Manjung. Saya kata aku nak pergi Manjung satu hari pula. Macam-macam cadangan. Ada yang cadang buat kereta terbang. Ronok kat nak pergi Pekan Sungkai hari Ahad. Naik kereta terbang. Landing kat sekolah menengah Sungkai. Pergi beli barang hari Ahad. Habis-habis beli barang terbang balik Terolak Selatan. Landing. Ini cita-cita kita. Ada orang tanya saya, Ustaz, bolehkah kereta terbang? Ustaz, bolehkah kereta terbang? Kapal terbang pun terbang, takkan kereta tak boleh terbang. Kereta dengan kapal terbang, mana besar kat nak? Kereta dengan kapal terbang, mana besar? Yang mana ganal, yang mana haloi? Dia kata banyak pula dah. Oh, Felda tak ada banyak lah. Kapal terbang hak berat boleh terbang, takkan kereta tak boleh terbang. Hari ini Cina dah buat dah kereta terbang. Hari ini Cina dah buat. Tuan-tuan yang saya muliakan. Di dalam kehidupan kita ni. Okey, dalam kehidupan kita ni Allah Taala sebut apa dalam surah Luqman? Allah Ta'ala kata, alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kamu melihat kami memudahkan urusan kamu di langit dan di bumi? Maknanya, kalau kita nak cari kehidupan berkualiti, memang boleh. Sebab Allah kata dalam surah Luqman, tidakkah kamu lihat kami memudahkan urusan kamu di langit dan di bumi? Tuan-tuan, kita tengok hari ini kapal terbang. Kapal terbang hari ini, tuan-tuan, orang boleh mandi atas kapal terbang. Dulu ambil air semayang pun pramugari marah. Kita pula jenis ambil air semayang dekat jamban atas kapal terbang tu, jenis kaki bulan singki. Tuan-tuan pernah tengok orang ambil air semayang lagu tu. Dia angkat kaki dia, ada basuh kaki tu, bulan singki tu. Bila orang sergah dia, hei! Awak lagu ni. Dia tak lihat turun kaki dia. Duduk kalau kabut. Kita kata ambil air semayang atas kapal terbang. Ni cara dia. Jenis tak mau pergi mengaji, dia ambil air semayang macam di rumah dia. Tekan pun ayak dia tu keluar merata tu, keluar atas kapal terbang. Pramugari mai. Dia kata lagi satu peterbang ni terempat. Tu dulu. Sekarang kapal terbang ada bilik semayang kat leher. Ada bilik semayang. Tak payah semayang atas kursi lah. Dulu kita semayang atas kapal terbang, semayang atas kursi. Allahu Akbar. Tengah duduk semayang, pramugari mai hantar nasi. Pramugari jenis Filipina apa. Itu mai tolak kita. Isa, you want rice? Orang tanya kita nak nasi ke apa ke. Kita tengah semayang, dia tanya. Kita jawab, semayang ni. La ilaha illallah. Dan dah habang saya, apa? Padahal pun, nak semayang tu biar dia lepas tu. Ni lagi 2 row nak lepas, hampir semayang pula. Naya. Sekarang tuan-tuan, kapal terbang ada bilik tidur. Ada katil kat nak. Lawa lagi pada hotel kita. Katil apa? Oh, first class, business class. Masya Allah. Sampai boleh mandi dalam bilik tu. Sekarang kapal terbang boleh buat video call. Boleh telefon. Saya duduk atas, saya nak pergi London hari tu. Lalu atas Iran. India, Iran nak pergi ke London. Saya telefon isteri saya. Mama, abang kat mana? Iran. Hei, buat apa kat Iran? Dah, atas ruang angkasa Iran. Ruang udara. Betul ke ni? Atas kapal terbang. Atas kapal terbang boleh call. Video call pun boleh. Loh.
Bila sampai di Jeddah ke, sampai di London ke, kita boleh buat video call. Anak kita nak pi hantar kita di KLIA, kita pi umrah. Kita pi umrah. Mana ada anak menangis dah, jarang menangis. Dulu sungguh pi haji, pi umrah, satu kampung teriak. Abang Bidin duk teriak. Pak saya tak tahu balik tak balik. 6 bulan, 3 bulan. Sekarang anak yang hantar pun tak teriak. Mak, telefon oi. Jangan lupa mak, telefon. Ya. Tu, ambil nombor Arab, murah sikit. Pesan dekat KLIA tu. Sampai kat Jeddah tuan-tuan, mak buat video call. Oi, hampa kat mana? Mak sampai dah. Anak dia ada kat Rawang. Yang di Mekah hantar tu dah sampai. Hak nak hantar balik tu tak sampai. Pasal apa? Lori terbalik kat Rawang. Bayangkan teknologi hari ini menjadikan hidup kita berkualiti. Oh, hidup kita standard. Dengan adanya kehidupan kita tuan-tuan, pi ke Mekah pula, hotel semua canggih. Tuan-tuan duduk di Pullman, sampai tak jumpa bilik hotel. Naik lift, tukar lift, naik lift, tak tahu duduk tak mana. Dulu, hotel saya pi dulu tuan-tuan, tekan lift tu, tarik besi. Pintu lift tu tarik besi. Tekan. Naik di atas tu nampak bata. Sampai tak sampai. Dulu zaman saya pi umrah dulu-dulu ni. Duduk kat hotel pula, jamban kongsi. 4-5 bilik, satu jamban. Tengah-tengah mandi tuan-tuan, ayak tak ada. Ayak habis. Comengah. Pasal apa? Ayak tak ada. Tunggu saat lori ayak main hantar. Lori pula main hantar ayak. Dapat duk pam baru sampai. Lah tak payah tuan-tuan. Hotel semua canggih. Duk di Madinah. Keliling hotel. Duk di Mekah ni tuan-tuan. Allah. Canggih. Dulu nak buat balik ke Malaysia ni kurma. Nak buat balik ke Malaysia ni dengan tasbih apa semua ni. Dulu. Jenuh bercinta nak balik. Sekarang pi saja. Tak usah beli apa. Kacang cerdik, kacang bodoh. Kurma ajwa, ni semua ada. Dekat Maidin ada. Masjid India ada. Yang paling banyak dekat Penang. Yusof, banyak. Simple dah hidup kita sekarang. Simple. Allah sebut dalam Quran. Tuan-tuan cuba tengok hari ni. Duk ada rupa kamera. Ni kira tengok. Masya Allah. Ni satu dunia tengok. Kita punya live sekarang ni satu dunia. Dulu kalau nak buat live, kamera tu besar kepala kita. Dulu saya ingat lagi waktu saya mula-mula buat live. Forum perdana. Sana kamera, sini kamera, sini kamera. Bila nak buat live tu tuan-tuan, jadi ketak. Okey start. Okey. 5 minutes. 4 minutes. 3 minutes. 2 minutes. Ketak lah tuan-tuan. Buat tersilap cakap mampu. Sekarang tak payah. Sekarang kalau silap cakap pun tak apa. Sebab dia delay 5 minit daripada hak live. Sekarang kalau silap cakap pun tak apa. Dia potong cepat-cepat, dia bitalah hak lain pula. Dulu tuan-tuan kalau nak buat rakaman ke apa, tengah buat rakaman, orang tak ada. Awak tak ada orang malam ni. Live ni, rakaman ni tak ada orang. Tak apa Ustaz, nanti kita tempek gambar hak ramai. Nampak macam ramai? Lah. Yang main 20 orang, tapi nampak macam 2,000 orang. Rupa dia ambil gambar hak bilak tu, dia nampak banyak orang. Saya ni Alhamdulillah. Sekarang ni jadi pelakon. Bulan 11 ni insya-Allah Kak Nak keluar filem saya. Pergi tanya malam ke kalau ada panggung wayang, tak ada pergi tapah. Tengoklah filem saya. Zim-Zim ala Kazim. Saya jadi hero. Ni bukan bohong, tak baik berdosa. Baru sebut tadi. Baru sebut jangan khianat, jangan bohong. Saya tak bohong betul. Saya jadi hero. Hero tu. Mereka minta saya jadi pelakon. Saya kata tua malu kau orang. Cucu dah jadi pelakon utama.
apa. Selalu hak tua-tua ni kerja dia tok siap, tok masjid, tok imam. Ni hero pula tu. Umur kat 60 lah. Saya kata kat mereka, kalau hampa nak ambil saya tua lah. Kalau boleh cari pelakon hak muda. Yang muka macam saya. Ada ke ustaz muka macam ustaz? Zul Arifin. Zul Arifin muka irah-irah ada. Tak pernah faham, tak faham sudah. Jadi insya-Allah saya dah buat dubbing lah. Bila saya berlakon sikit-sikit tangkap orang tak puasa, ya tak puasa lah apa semua kan. Baru saya tahu dubbing tu apa. Masuk suara. Masya Allah. Sampai naik dubbing ni tuan-tuan, kita mana reti menyanyi. Nyanyi lagu lama betul. Mereka suruh saya menyanyi lagu M. Nasir. Buka-buka mulut je. Stop, Ustaz. Rendah sangat. Tinggi lagi. Tinggi lagi. Kita menari bukan sebarang tarian. Tinggi lagi, Ustaz. Tinggi lagi. Oi, nyusah tuan-tuan. Sekarang tak payah. Mereka boleh volume. Nah, canggih dah sekarang. Suara tak sedap menjadi sedap kat nak. Berlakon ni, belakang saya ni hijau. Berlakon belakang saya ni skrin hijau. Tapi bila keluar dalam panggung wayang, dalam gambar, loh, hutan mana, sungai mana, laut mana, rimau mana. Rupa-rupanya dia bukannya betul, dia green screen hari tu. Sebab tu tuan-tuan, hidup kita sekarang makin senang. Dalam semua benda makin senang. Kita kata hari ini hidup kita berkualiti. Dulu kalau nak vacuum, kita sendiri kena vacuum. Dulu-dulu kalau vacuum guna penyapu lidi. Bumburak dulu ni. Lepas tu main vacuum hak seduk ngong. Sekarang tak payah pakai wayar. Tolak, senang mak oi, tak payah pakai wayar. Syah bateri mak oi, ngongah. Seronoklah anak kita beli hadiah. Beli 2,000. Buat balik Federal Besar. Ni mak oi senang mak nak vacuum tak payah ambil wayar-wayar ni payah. Duk 3 hari anak nak balik KL. Banggalah dapat vacuum 2,000, 3 hari balik nak balik KL. Mak ada duit tak? Cadang nak beli kereta mak nak pergi. Celaka Tuhan. Hang bagi 2,000, hang claim ku 10,000 pula dah. Mak pula bodoh bagi tak. Dia tak tahu tu rasuah tak. Sekarang vacuum tak payah lagi pegang dengan tangan. Vacuum sekarang letak saja atas lantai, dia pusing jalan merata. Allah, canggihnya hidup kita sekarang berkualiti sungguh. Tuan-tuan nak bercakap kualiti daripada sudut apa? Sudut rumah hari ni canggih, ayam sejuk ada, ayam panas ada. Tak payah beli ceret teriak. Dulu kalau jerang ayam, satu felda dengar. Ayam tu masak. Pin! Rumah siapa pula cari ayam? Sekarang dah ada cowai. Oh. Nak ayam sejuk ada, nak ayam hangat ada, nak air batu pun ada. Tekan-tekan keluar senangnya. Nama dia cowai. Oh, hebatnya. Tapi makcik tak ada cowai dah. Makcik ada cuku. Cuku pun cuku lah. Senang sungguh hidup kita sekarang. Tu, Ustaz kata Rasulullah tu ikon hidup berkualiti. Zaman Nabi ada ke? Tu dia. Dia mula nak compare dengan Nabi tu. Yang kita kata nak ikut Nabi ni. Kalau kita ikut Nabi Ustaz, kita balik pada zaman dulu Ustaz oi. Ikut Nabi. Amboi. Sebab tu hanya jangan jadi bodoh. Orang suka dengan ceramah tak mau. Memang hidup kita senang. Dulu kalau kita ni sakit, susah. Nak tahu, tengoklah mangkuk. Ada orang buat ni. Mau dekat-dekat juga. Sekarang tak payah tengok mangkuk. Masuk dalam MRI. Saya masuk 4 kali. Doktor tengok, mula-mula masuk tu, Allah, rasa macam nak mati.
Dah lah kecil, sempit pula tu. Bunyi, Allah. Saya muntah dalam tu. Saya tekan. Kenapa Ustaz nak muntah? Muntah dulu, wek muntah, masuk balik. Oh. Jadi serik. Masa tu jangan kata nak menikah lain. Makan nasi pun tak mau dah. Duk ingat mati je duduk dalam tu. Jadi akak-akak yang mana abang kata nak jadi Tesla, pergi hantar ke Ipoh, masuk MRI. Serik tu orang tua tu. Ambil gatai. Bayar 1,600, dia pun masuk 45 minit, keluar-keluar tu jadi bodoh orang tua tu. Memang jadi bodoh orang tua, dia duduk takut dalam tu. Saya duduk 45 minit keluar. Bila keluar, doktor tekan-tekan apa semua, duduk tengok. Kita pucat lesi dah muntah. Datuk, tak nampak lah. Tak nampak apa? Tak nampak lah apa benda pun. So, kita buat lagi sekali. Lagi sekali. Hak tadi pun tak hilang lagi, kan? Masya Allah. Bila buat kali kedua, baru nampak. Baru nampak ada benda putih dekat atas saya punya, bawah saya punya pusat. Baru nampak. Wah. Masya Allah. Itu kualiti sekarang. Punya canggihnya teknologi yang Allah Ta'ala bagi ni. Adakah benda itu Islam tolak? Kita nak balik pada Nabi SAW tu. Adakah kita menolak segala kemajuan ni? Sebab tu saya nak kata pada tuan-tuan. Ada beberapa benda. Yang pertama, Allah Ta'ala bagi kepada kita akal. Gunakanlah akal untuk mencapai kehidupan yang baik. Wabtaghi fima atakallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kamu nak cari kebahagiaan kamu di akhirat, silakan. Tetapi jangan menolak kamu punya kebaikan di dunia. Maka Allah Ta'ala bagi pada kita otak, gunakan untuk kebaikan dunia kita. Yang tu Nabi tak larang. Sebab Nabi kata dah, antum a'lamu umur binuriyakum. Kamu lebih mengetahui urusan dunia kamu. Silakan. Tuan-tuan, Kak Leha, Kak Leha sehari duduk serika baju apa jam. Ni nak main malam ni. Serika tudung. Serika. Pakai-pakai loh. Tak matching. Tudung hijau. Baju merah tak kena lah. Tukang balik, serika balik. Begitu teruk sekali serika Kak Leha. Guna serika arang, Ustaz. Kenapa tak guna serika elektrik? Guna serika elektrik pula. Lambat pula nak panas. Boh nombor 5. Boh terbakar tu. Haram jadak nombor. Pak siapa kak pakai hak elektrik? Pakailah wap. Yang steam. Guna ayak je. Sekali pekuk Kak Leha. Canggih. Lagi canggih sekarang Kak Leha tak payah setrika. Sebab dah ada baju, tak payah setrika. Anda tidak perlu lagi menggosok baju anda. Belilah tudung, tak perlu digosok. Masya Allah. Siapa ya kepala otak yang fikir cipta tudung tak payah gosok tu? Selepas ni apa pula? Lagi canggih Ustaz. Tak payah pakai tudung. Astaghfirullahalazim. Jahat sungguh hang ni. Tuan-tuan, sebab itu hidup kita semakin lama semakin canggih. Adakah Islam menolak kemajuan? Ayat saya baca tadi. Benda yang baik di dunia, kau cari. Kau cari. Hari ni saya pergi ceramah naik kereta saya. Kereta kecil. Pergi ceramah tadi kat KL. Orang tanya, ni Ustaz main naik ni ke? Naik ni. Terkejut dia pun. Tak letih ke? Tak apa. Saya nak parking senang. Main KL, parking susah. Berlipat sana, berlipat sini, kono ni. Payah lalas saya naik kereta tu senang. Bila naik kereta tu pula, jaga tak pergi masuk pula. Dalam. Dia hambat kita, tahu. Ini masalah kan, tak? Tuan-tuan yang saya muliakan. Sekarang kita paling canggih. Ada handphone. Silakan. Islam tak larang benda tu. Semakin lama kita hidup di dunia ni tuan-tuan, semakin kita memikirkan tentang kualiti. Dulu masak nasi, berapa jam baru masak. Sekarang dia guna rice cooker, pressure, sekejap saja.
Dulu basuh kain, bawa kain, buh dalam besen pergi ke sungai tu. Sebab tu orang perempuan dia ada pinggang. Dia pinggang lagu tu. Supaya senang buh besen, tak jatuh. Orang lelaki dia straight cut, kalau buh jatuh ke bawah terus. Orang perempuan Allah Ta'ala bagi ada pinggui, senang dukung anak. Anak duk buah tu. Mak nak sedia kain, anak nak dukung, tak apa, duk dukung tak jatuh. Sedia kain, anak duk melekat tu. Tu sebab Allah Ta'ala bagi pinggui kat orang perempuan. Basuh kain tepi sungai Sungkai. Basuh. Punya teruk guna fak berbuku. Dia tak tahu sungai tu ada buaya. Tinggal kain lah, dia tak ada. Entah. Sekarang Kak Leha basuh kain, kering terus. Sekarang bawa besen, pergi pekan, duduk main handphone. Buat apa Kak Leha? Basuh kain. Nampak? Dah kering balik ke rumah. Lagi malas, pergi serekor situ pula. Pergi lipat pula. Buat balik ke rumah je. Hoi. Canggihnya. Canggihnya hidup sekarang. Yang tu tak apa. Islam tak larang benda tu. Tu nama dia kemajuan. Tu nama dia teknologi. Supaya hidup kita lagi senang. Kita pergi masjid, ada aircon. Salah ke? Tak salah. Kita pergi masjid, ada kapet. Tak salah. Dengan adanya aircon tu lagi selesa orang datang. Surau sekarang ada aircon, masjid ada aircon. Sebab ada orang bagi alasan. Dia tak mau pergi masjid, masjid panas. Den, kenapa tak sembahyang? Masjid, kuliah apa tak datang? Panas, hangat. Tak boleh. Peluh baik kepala. Kita pun buat aircon. Den, masjid dah ada aircon, datanglah. Dah datang dah semalam. Tak tahan, sejuk. Betul? Nak pergi mana dia ni tuan-tuan? Sejuk pun salah, panas pun salah. Berkualiti. Dan dia boleh menjimatkan pula. Dulu pasal aircon 5 horsepower macam ni, elektrik tuan-tuan, pusing. Meter tu pusing, tak nampak apa. Sekarang dia boleh guna dah detektor, dia boleh guna dah kita punya aircon yang mengikut suhu manusia. Kalau ramai orang, automatik dia kuat. Kalau tak ada orang, dia automatik slow. Dia jimat elektrik. Dia ada smart aircon. Saya pergi satu hotel, nama dia Smart Hotel. Orang pun tak ada. Kita booking pergi. Bila pergi, orang dekat kaunter tu tak ada. Baca situ, sila ambil nombor kunci bilik anda di loker nombor 4. Loker nombor 4. Tekan. Keluar. Orang tak ada. Jimat sungguh. Bila saya berjalan, lampu depan saya menyala. Tadi kata tak ada orang. Nyala lampu pula. Siapa duk main pula? Bila saya berjalan depan lagi, lampu tadi padam sendiri dia. Sudah. Ni aku malas main ni. Bila saya tahan lift berhenti gelap. Bila saya masuk, cerah. Bila saya keluar lift tu gelap, hak depan tu cerah pula. Bila saya nak masuk bilik saya, hak lampu depan lift, gelap pula dah. Sudah. Mereka ni patut tak ada orang hantu. Hantu apa? Tu nama dia Green Hotel. Hotel yang mengamalkan dasar green. Jimat. Teknologi sekarang tuan-tuan. Yang tu adakah Islam? Tak? Silakan. Yang kedua, manusia boleh menciptakan benda-benda ini. Tetapi tidak boleh sampai pada satu tahap melangkaui sunnatullah dan peraturan Allah. Contoh. Tadi Ustaz cerita kita boleh naik kapal terbang. Boleh tidur, boleh mandi atas kapal terbang. Ya, betul. Malah ada kereta yang boleh naik kapal terbang. Amerika punya presiden tu, dia bila dia terbang, dia bawa sekali kereta dia. Bila dia landing je, kereta dia pun turun sekali. Raja Saudi tu, dia sekali dia terbang tuan-tuan, dengan tangga-tangga elektrik pun dia bawa sekali. Dia bukan turun tangga macam kita tu, buatnya rebah jenuh. Dia guna eskalator turun. Canggih kapal terbang mereka. Saya naik kapal terbang tuan-tuan, macam-macam jenis kapal terbang saya naik.
Ada satu kapal terbang yang saya naik, bukan saya duduk di belakang. Saya duduk bersama dengan pilot. Duduk dengan pilot. Walaupun menyesal, tapi saya seronok. Pasal apa menyesal? Kursi dia kecil. Duduk di belakang, kursi boleh lonjong, tuan. Main duduk dekat dia, kursi kecil, lipat kat dinding. Kita nak tarik, duduk boleh. Duduk je. Tak apa, janji aku boleh tengok kapal terbang. Canggih, tuan-tuan. Canggih. Dia kata, Ustaz, kapal terbang ni lagi canggih, lagi selamat daripada kereta. Kenderaan yang paling selamat dalam dunia ni, kapal terbang. Saya kata, biar betul, Kapten. Tak pijak tanah selamat apa. Kita kalau naik kereta tu, kalau lembu melintas dan brek. Dan nak pergi mana-mana ke apa ke. Ni duduk atas kapal terbang ni, nak pergi brek ke mana? Nah? Dia kata, Ustaz, daripada depan, muncung depan ni, sampai ekor kapal terbang, apa saja berlaku dia beritahu. Apa saja yang berlaku di belakang, di depan, di sayap, di bawah, di atas, semua dia beritahu. Jadi kita boleh ambil tindakan cepat. Ni, Kapten, ni kita duduk nyembang, kotak hitam rakam ke? Saya tanya, ada jenis orang kampung, bodoh, tapi tanya reti lah. Kalau tak tanya, nampak kat bodoh tu, biar pergi tanya. Semua saya tanya. Canggih. Okey, Ustaz. Industri angkasa dan aero angkasa kita telah mencapai tahap kemajuan yang hebat. Kita telah mencipta pelbagai jenis pesawat dan sekarang kita akan cuba pula pergi ke bulan. Nampak? Pergi ke bulan? Ya. Ekspedisi ini akan diketuai oleh Kapten Kazim. Akan mencari mungkin ada kehidupan di bulan atau di bulan kita boleh hidup. Inilah teknologi. Ya. Jadi ini kemajuanlah yang kita buat sekarang ni. Kak Leha dia besok 4 seronok nak pergi bulan bang. Kak Leha nak pergi Langkawi pun seksa tiba-tiba nak pergi bulan. Yang ni yang tuan-tuan kena tengok. Sebab ada orang yang mula menggunakan benda ini menghilangkan apa yang berkaitan dengan Quran. Dia kata ada air di bulan. So, kalau ada air di bulan, maknanya kita boleh hidup di bulan. Macam kita duduk di sungai. Apa ada? Tak ada apa, kata dia. Jom kita pindah bulan. Duduk di sungai. Bar 1, bar 2. Kadang-kadang tak ada langsung bar. Halo. Tak ada. Jom kita pindah ke bulan. Sudah. Kita cari air di bulan. Kalau tuan-tuan jemu duduk di Sungai Kelah, jom kita pergi ke bulan. Teknologi kata mereka ada air di bulan. Yang ni yang saya kata, ada benda yang kita tak menolak kemajuan, tetapi janganlah mengatakan bahawa benda ini, sedangkan ianya bercanggah dengan agama. Baik, adakah air di bulan sampai manusia boleh pindah ke bulan? Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, dijadikan setiap sesuatu, kulla syai'in minal ma', dijadikan setiap sesuatu yang hidup ini daripada air. Itu dalil dalam Quran yang menunjukkan bahawa ada air boleh hidup. Sebab tu kita boleh hidup di Mekah sebab ada air. Walaupun batu. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim buka Mekah sampai sekarang kita boleh pergi sebab ada Zam-Zam di situ. Tapi Allah Ta'ala kata di tempat lain tak ada. Mana dalil? Walaqad makkannakum fil ard. Dan sesungguhnya tempat tinggal kamu hanya di bumi. Wa ja'alna lakum fiha ma'ish. Dan kami jadikan pada kamu di bumi ini ada kehidupan. Habis, tutup buku. Maknanya Ustaz, tempat tinggal kita di mana? Di bumi sahaja. Tutup buku. Jadi kalau ada orang kata Ustaz kami dah pergi ke bulan, mereka nak menafikan Al-Quran. Mereka nak mengatakan Al-Quran tak betul. Mereka nak mengatakan ajaran Nabi Muhammad tak betul.
Tengok kami boleh sampai bulan, dalam Quran cakap tak ada kehidupan di bulan. Kami dah jumpa ada air di bulan. Akhirnya kita mula tak percaya pada Nabi, tak percaya pada Islam, tak percaya pada Quran. Bahaya tuan-tuan. Tuan faham maksud saya? Kalaulah ada air di bulan, tuan-tuan nak pindah ke bulan, agak-agak tertegak tak hukum di dunia ni? Kes keempat antara Latifah binti Muhammad dan Bidin bin Osman. Yang datang Latifah. Mana suami kamu Bidin? Dia pindah ke bulan tuan. Lepas bila dia nak mari penjara di mahkamah ni? Tak tahu, kontak tak dapat. Agak-agak bila nak main hukum? P. Riba. Tanjung Malim keluar dalam berita. Sebuah kedai emas di Pekan Tanjung Malim hari ini dirompak oleh 5 perompak. Kerugian melibatkan 10 juta ringgit. Pihak polis percaya perompak itu telah melarikan diri ke bulan. Dan usaha mengejar mereka sedang berlaku sekarang. Nampak? Jadi tu salah dia bohong. Syahrukh Khan kata dia dapat hadiah tanah lot dekat bulan. Tuan-tuan tak mau tanya dekat Syahrukh Khan bila nak pindah buat rumah sana? Ada bata ke, ada kayu ke, ada pasir ke, ada marble ke, ada simen ke? Yang kita boleh hidup di dunia. Kemajuan kita di dunia, bukan melampaui di sana. Selepas kejayaan kita meneroka bulan, pihak kami akan meneroka matahari pula. Wow. Matahari kan panas, doktor. Kita akan berusaha pada waktu malam untuk mendarat di matahari. Sebelum pagi kita keluar cepat-cepat. Hang gila ke apa? Jadi tuan-tuan yang duduk percaya. Sampai bila kita ni duduk kena tipu? Orang kata Armstrong tu mendarat di bulan. Manusia pertama yang pijak kaki ke bulan. Soalan dia, siapa yang ambil gambar dia? Waktu dia turun kapal tu, siapa yang ambil gambar dia? Langkah yang pertama manusia di bulan. Tetapi langkah yang besar. Orang ambil gambar dia. Jadi yang mula mendarat di bulan, bukan dia, kameraman tu. Dan waktu kapal terbang dia naik di atas, kameraman ambil video tu. Sampai hati dia tinggal dia. Sampai lah duk tunggu tu. Bila nak main trip ni, tak bawa balik aku ni. Guna otak tuan-tuan. Daripada kecil kita duk kena tipu. Kita tak ada. Kita jelas. Al-Quran sangat jelas. Dalam kehidupan dunia ni, dia ada yang pertama. Siapa yang mula-mula buat Felda? Ada. Felda yang mula-mula di Malaysia ni Felda apa? Ada. Pahang, Lurah Biluk. Felda mula-mula di mana? Velcro mula-mula di mana? Oh, ada. Siapa yang mula-mula buat mikrofon? Oh, Steve mikrofon. Siapa yang mula-mula buat handphone? Oh, Steve handphone. Semua Steve dulu. Siapa yang mula buat kereta api? Ada. Siapa yang mula-mula buat telefon? Ada. Siapa yang mula-mula buat television? Ada. Dia ada. Tiba-tiba manusia diajar. Kita manusia berasal dari beruk. Soalan dia, beruk yang pertama, apakah namanya? Tuan-tuan tak mau tanya cikgu sekolah? Cikgu, manusia asal pada beruk, beruk nombor 1 tu nama apa? Sebab tu kita tak pernah kata manusia pada beruk, manusia daripada Nabi Adam. Dia yang pertama. Nampak jawapan dia, Adam. Hang pi bubur beruk, beruk tu nama apa? Chimpanzee. Orang hutan. Taklah orang hutan tu nama apa? Usup ke? Mak topoi ke? La ilaha illallah. Tuan-tuan, jom jadi orang yang rasional. Nak jadi orang rasional, menggunakan Quran, menggunakan hadis, menggunakan ijma', menggunakan kias. Akhirnya tuan-tuan, ada kemajuan yang boleh kita capai dan ada kemajuan yang pembohong semata-mata. Manusia jangan takut ya. Kita telah berjaya memindahkan jantung babi ya
kepada seorang pesakit jantung dan sekarang dia hidup dengan jantung babi. Nampak? Orang semua pakat percaya. Abang, masalah abang selesailah. Nampak? Mereka guna jantung babi abang, orang sakit jantung. Jadi abang lepas ni kita tukar jantung babi. Logik tak tuan-tuan? Di antara binatang, di antara sebab Nabi Isa alaihissalam turun dalam dunia ni ialah untuk membunuh babi. Mematahkan salib dan membunuh babi-babi. Tiba-tiba hari ni orang kata babi itu penyelamat manusia. Janganlah bunuh babi. Pok hang tu ambil babi jantung lah. Itu jadi apa kat pok mak? Jadi jangan babi. Janganlah percaya kat anak oi. Babi tu najis. Saya dia mengaji tak tinggi. Kepala otak saya kan betul yang mengaji tak tinggi. Dulu ada buat kempen. Jom pegang anjing. Buat dekat Kuala Lumpur tu. Pakat orang Melayu kita bawa anjing ni. Hoi, bawa anjing. Duk cium anjing, peluk anjing, cium anjing. Tidak ada apa salah je dengan anjing. Dia juga makhluk Allah. Pakat duk pegang main lah. Pakai tudung, pakai kepiah semuanya ada. Orang tanya saya. Wartawan tanya saya. Dia kata, Ustaz, pendapat Ustaz. Pendapat apa? Tak ada kerja berpegang. Pasal apa pergi pegang benda najis? Tak, bukankah dia juga makhluk Allah? Memanglah dia makhluk Allah. Tapi tak ada sebab nak pegang. Buat apa? Dia najis paling berat. Najis paling berat. Mughallazah. Najis ada 3. Hak ringan, hak tengah, yang berat. Buat apa pegang najis? Ada satu lagi najis, namanya najis tengah-tengah. Najis mutawassitah. Contohnya Ustaz, tai orang. Yang satu lagi babi. Najis mughallazah. Yang tai orang ni najis tengah-tengah. Kalau gitu buatlah kempen. Kempen pegang tai orang. Pakat berok pegang duduk kat padang. Tai orang. Gelilah Ustaz. Hai, hang pegang tai hang geli. Hang pegang anjing hang tak geli. Anjing tu mughallazah. Yang ni tak mughallazah. Hang basuh saya sudahlah. Saya tengok tak cerita P. Ramlee, seniman Pujian Lapuk tu. Encik, ini perempuan ada batu besar atas kepala Encik. Ini anak saya berak, dia suruh basuh, tak ada apa, saya punya pasal Encik. Habis tu, itu anak bila saya basuh, dia tenai itu taik kena muka saya Encik. Sebab itulah saya marah. P. Ramlee marah sungguh. Sebab tu tengok P. Ramlee kata apa? Pasal taik pun mau gaduh ke ya? You pergi basuh, sudah habis cerita lah. Tuan-tuan pegang taik, basuh habis. Tapi kalau tuan-tuan pegang anjing, boleh basuh ya? Abang pegang anjing tadi ya? Abang basuh dah. Tak cik bang. Ada syarat basuh bang. Daripada pegang babi, daripada pegang anjing, pegang taik. Jom kita buat kempen. Kempen pegang taik. Bawa taik sendiri ramai-ramai. Saya kepala otak tak betul. Ni, ada orang yang konon-kononnya nak hidup berkualiti. Ada benda yang disuruh, ada benda yang dilarang. Nabi bawa supaya hidup hang betul. Habis tu salah ke Ustaz dengan anjing? Tak salah. Dia makhluk Allah. Tuan-tuan saja dera dia berdosa. Tuan-tuan saja pukul dia pun berdosa. Tuan-tuan bela dia untuk kebun harus. Tuan-tuan bela dia untuk jaga harta tuan-tuan harus. Tuan-tuan bela dia untuk cari dadah ke perempuan harus. Tapi saja-saja nak bela sebagai binatang peliharaan kesayangan, tak mau dia. Tuan-tuan yang saya muliakan. Sampai pada satu tahap, berpuluh-puluh tahun kita diajar manusia berasal dari buruk. Dan kita percaya. Sayang tuan-tuan. Manusia ni walaqad karramna bani Adam. Allah muliakan bani Adam. Tapi kita rendahkan bani Adam dengan buruk. Mari saya cakap macam ni. Mari saya cakap macam ni pada tuan-tuan. Tuan-tuan sedang hadirin anak-anak cucu buruk yang saya hormati. Tuan-tuan marah. Marah. Aku sepak lagi ustaz ni lagi.
Tapi kalau saya sebut tuan-tuan, anak-anak cucu Adam yang saya hormati. Seronok tak? Seronok anak cucu Adam. Simple. Allahu Akbar. Dulu tahun 2000. Tahun 2000. Timbul masalah apa? Masalah kita apa? Ustaz, saya nak rumah tangga yang harmoni. Saya nak rumah tangga yang berkualiti, suami yang caring, isteri yang caring. Tapi yang saya nampak Ustaz ialah pergaduhan, pecah belah dan sebagainya. Jadi kami tak percaya kepada perkahwinan. Loh, tak percaya pula dah. Sebab perkahwinan itu menjadikan kita hamba. Habis tu? Dan kami tidak suka juga hidup dengan seks bebas. Nanti dapat penyakit. Dan kami juga teringin anak. Tuan-tuan nampak anak kita tu duduk berlari tu. Nama pun budak. Tu duduk marah kat mereka. Jangan tuan-tuan duduk marah pula. Budak duduk lari tepi kita. Oh jangan, sabar. Nama budak. Orang tua yang kena marah. Kalau duduk berlari 4-5 orang duduk hambat. Tu kena marah. Tuan. Ni budak-budak tak payah marah. Budak-budak. Saya bila teringat anak-anak kita duduk berlari tu, saya teringat kat Masjid Nabawi. Teringat kat Masjid Nabawi. Kita kan pergi umrah. Kan bawa beg selempang, sandang. Bila dah nak semayang, beg tu letak di bawah. Allahu Akbar. Beg travel tu. Kalau pergi ingat Felda, beg travel. Tengah duduk semayang, anak Arab. Pakai jubah, duduk berlari. Pak semayang. Anak duduk berlari. Saya tengah semayang, dia berhenti betul-betul dekat beg saya. Saya kata, sudah dia buat belah dah. Kalau berhenti saja tak apa. Dia buka, tengok. Dia tengok gambar saya, tengok muka saya, tengok gambar, tengok. Saya kata, dia buat lari lagi beg aku tu. Nak kata apa? Kak Leha, kalau budak Arab buat itu, Kak Leha nak buat apa? Siap buka, tengok lagi. Kita jegi mata. Buat yang dia panggil bapak dia, Abi! Nampak gaduh pula. Budak. Sebab tu abang-abang itu sebut kat bawah, sangkut kat depan. Nah. Tu hak jenis maya orang duk ambil ikut. Tengah duk sujud tu, dia ambil ikut celah kangkang pun ada. Hilang. Waktu sujud ada. Waktu Rabi' Khfirli, tak ada. Jahat bapak ni, jenis mencuri ni. Kak Leha, tambah Kak Leha duk tolak mak Kak Leha. Beg tu kalih ke belakang, tolak wheelchair. Lagi bahaya Kak Leha. Dia toreh ke pisau, dia curi duit. Kita bila tolak mak, beg kita di belakang, kita duk tolak lah. Habis tu macam mana Ustaz? Nak tolak mak dengan beg lagi? Buka dalam. Bulan telekung tolak, tak apa. Nak lagi selamat, tu saya bawa duit. Tu saya bawa beg. Ustaz tu nak beli barang, bawa duit, simpan di tempat yang paling selamat. Nih, sakit tu di sini, di dalam hatiku. Nih. Beli bra. Bozip. Itulah cara dia. Hak orang style lama-lama. Kita hari ni malu dengan style orang lama, orang tua-tua. Hak tu tak ada siapa pergi rompak dah. Waktu nak turun hotel tu ambil duit bulan bozip. Jalan gini. Masalah dia bila? Masalah nak beli barang je. Selok ke telekut tu. Terkejut beruk bangla ni main mana pula. Jadi susah kita. Kalau kita ikut Islam, tak ada siapa nak curi. Pasal kita tak mau ikut tu jadi macam-macam. Kereta kena pecah, rumah kena pecah, isteri kena pecah, anak kena pecah, semua pecah belakang. Tuan-tuan yang saya muliakan, bila kita sebut tentang anak-anak tadi, berapa ramai yang tak mau kahwin, tapi nak anak. Dia tak mau kahwin, tapi dia nak anak. Dan ada orang yang tak boleh beranak, tapi teringin nak anak. Yang tu lagi dahsyat. Dia pindah ke Australia. Anda faham? Tak faham? Tak boleh beranak, tapi nak anak lagi kacau. Mangahoi. La ilaha illallah. Akhirnya tahun 2000,
Mereka mencipta orang perempuan boleh mengandung tanpa lelaki. Orang perempuan boleh mengandung tanpa benih lelaki. Orang perempuan boleh mengandung tanpa air mani lelaki. Diambil kromosom perempuan, diambil DNA mak dia, perempuan tu dimasukkan dalam rahim dan boleh mengandung perempuan tadi tanpa melalui persetubuhan. Nama dia apa? Bayi klon nama dia. Tahun 2000. 23 tahun yang lepas. Kecoh satu dunia. Kecoh satu dunia. Masa tu kecoh pasal apa? Orang perempuan boleh mengandung tanpa lelaki. Dan saya dijemput untuk mendengar penerangan dan taklimat daripada seorang doktor Melayu, doktor Islam perempuan, menceritakan kejayaan sains mengandungkan perempuan tanpa nikah. Mengandungkan perempuan tanpa bersetubuh. Saya kata, ni benda lain macam ni, saya pi. Dia bagi taklimat. Ya. Baik. Okey dah. Baik. Dia tengok dia pun lupa kata apa mentah. Dia pun main pergi depan. Jadi saya pun pi. Dia kata, ada tak dalil perempuan mengandung tanpa bapa, tanpa suami? Ada. Dalilnya Siti Maryam kahwin, tak disentuh lelaki. Maryam kahwin, tak disentuh lelaki. Sebab tu hari ini, sains membuktikan bahawa perempuan boleh mengandung tanpa disentuh lelaki. Wow. Saya terkejut. Dan dia terangkan lagi, teknologi ini terbaru. Jadi tak timbul lagi masalah suami mendera isteri, suami tak balik sebab perempuan boleh dapat anak. Dan anak yang dia lahirkan adalah serupa macam mak dia. Sebiji serupa. Itulah nama dia klon. Dan kejayaan dia telah dibuktikan. Di Finland ada seekor kambing biri-biri yang diberanakkan dia melalui benih dia sendiri. Nama dia Dolly Finland. Dan sayangnya kata dia, Dolly Finland telah meninggal dunia. Kami pun gelak, saya pun gelak. Gelak. Dia tengok kami gelak, dia pun heran. Ada soalan? Saya pun angkat tangan. Yang kami gelak tadi, jarang kambing mati dipanggil meninggal dunia. Kambing kalau mati, mati. Mana kambing hang? Meninggal dah, jarang. Kucing, mati. Jarang sebut meninggal. Meninggal ni balik pada orang, kebiasaan dia. Meninggal ni satu benda sama, tapi berbeza keadaan. Ada orang meninggal dunia. Haji Dolah meninggal dunia. Nampak? Kadang-kadang dia tu terbunuh. 2 terbunuh dalam kemalangan jalan raya. 2 terbunuh. Kalau mati tu tragis, nama dia korban. 6 terkorban dalam nahas kapal terbang. Terkorban. Kalau orang tu tak kenal, aksiden tengah jalan, kita lalu, kita tanya pada ambulans ke siapa agak, mati ke? 3 mati. Mati, kita tak kenal. Nampak? Cara nak tak tu. Kalau orang tu kita sayang, kita tak sebut mati. Kita sebut tak ada. Mak, Abang Bidin dah tak ada. Dia pergi mana? Matilah mak oi. Nampak tak? Jarang kita sebut meninggal. Kita sebut Abang Bidin dah tak ada. Kalau Nabi wafat, kalau Raja mangkat, kalau orang tu kita benci. Mampu. Elok mampu. Nampak tu bahasa. Benda sama tapi cara sebut lain. Klon. Dia kata, kambing biri-biri tu dah lahir dah anak. Saya kata, doktor, kambing biri-biri memanglah dia melahirkan muka,
anak kambing serupa dengan mak kambing. Pernah tak tuan-tuan tengok lembu lain sikit? Oh, yang ni hidung mancung, yang ni penyek. Tak, lembu muka sama. Ular pun muka sama. Tuan-tuan kenal dua ekor, mana satu hak main tadi? Tuan ni hak mana pula? Sama ular. Binatang semua sama, tambah kambing. Lagi sama muka. Yang berbeza orang. Dia kata, bayi kambing kelun ni, dah lahir dah. Muka sama dengan mak dia. Memang samalah kambing. Nombor 2. Doktor kata, Siti Maryam melahirkan Nabi Isa tanpa disentuh lelaki. Itu dalil klon. Ya. Memang Nabi Isa dilahirkan tanpa bapa. Suami dia tak pernah, isteri dia, mak dia, Siti Maryam tak pernah buat jahat. Siti Maryam tak pernah buat jahat. Memang suci. Itu tanda kebesaran Allah. Mak perempuan dapat anak lelaki. Kelun tang mana? Doktor cakap, kelun, mak perempuan, anak pun perempuan. Muka sama dengan mak. Tang mana yang kata Nabi Isa tu dalil kelun? Yang ketiga saya jawab. Allah sebut dalam Quran, manusia ni terhasil pencampuran benih laki-laki dan perempuan. Allah kata dalam Quran tentang min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Laki-laki dan perempuan bila benih dia bercampur, dengan izin Allah lahirlah, mengandunglah mak dia tadi. Itu dalil. Tuan-tuan, mereka buat satu ajaran supaya menolak Quran. Kalau tuan-tuan tak faham betul-betul agama kita, lingkup kita. Lingkup. Sampai pada satu tahap sekarang apa dia? Apa dia sekarang? Gender. Yang sebelah sini perempuan, yang sebelah sini lelaki. Nama dia gender. Ada satu lagi gender nombor 3, nama dia pondan. Dan sekarang diminta supaya mengiktiraf pondan sebagai gender yang ketiga. Oh, hara kat nak. Kita lelaki, perempuan. Dah. Ada satu lagi. Pondan. Besok jamban kita pun 2. Laki, male, female, pondan. Dia kata kita kena hidup meraihkan orang. Yang ni yang saya takut sekarang ni tuan-tuan. Konon-konon kita nak hidup berkualiti, kita kena free thinker. Kita kena bebas. Jelas, tinggi, rendah. Hitam, putih, langit, bumi, matahari, bulan, sakit, sihat, hidup, mati. Itu pasangan. Pasangan ni, dalam 2 ni, Allah sebut dalam Quran, dicipta setiap sesuatu berpasang-pasangan. Suka, duka, nikah, bujang. Okey? Itu dia yang kata pasangan. Tinggi, rendah. 5 kali lah kata api tak? Ada, tak ada. Lelaki, perempuan. Pondan? Ponden. Ponden. Pondan mesti ada. Apa dia pasangan pondan? Tak tahu lah apa dia tahu. Hai. Setiap benda dalam dunia ada pasangan. Allah jadi pasang. Mana boleh tak ada pasang? Tiba-tiba pondan nombor 3. Mesti ada nombor 4. Tuan-tuan jaga-jaga. Hari ini dah sampai pada satu tahap. Mereka minta supaya kita iktiraf perkahwinan jantan dengan jantan. Saya suka tanya. Saya kan sekata saya ni bodoh. Ngaji tak pandai. Bila saya buat satu program, dulu saya buat program radio. Dan selepas itu rentetan daripada itu, saya jumpa pondan-pondan. Sampailah sekarang tuan-tuan. Saya masih berhubung dengan pondan-pondan. Geng-geng pondan ni. Sebab kita tarik mereka. Cuma saya tak masuk dalam Facebook buat live. Sebab mereka ni malu. Tak nak jatuh air muka. Ada setengah orang bila dia dakwah pada pondan pakai skirt 4-5 orang, dia masuk Facebook, saya tak suka. Walaupun dia pondan tuan-tuan, Allah.
Jantan macam kita. Tapi kulit ni lembut. Lawa lah. Allah. Mai duk salah dengan kita ni. Nak sambut tak sambut, nak sambut tak sambut. Batai yang bayang aku. Fikir-fikir batai apa jantan macam aku. Mula-mula dulu saya buat program dengan mereka. Saya buat program di satu tempat. Saya masa itu jadi DJ radio. Program saya di radio. Saya kena cari bahan untuk jadikan siarkan dalam radio yang bukan di dalam konti. Saya kena cari di luar, buat temu ramah, siar dalam radio. Saya kata aku nak temu ramah siapa? Temu ramah Pondan. Dia kata bayarlah. Nak cakap dengan kita bayarlah. Kata dia. Tak apa, saya bayar, tak apa. Okey abang. Apa cita-cita abang? Cita-cita saya ingin menjadi perempuan sepenuhnya. Saya dah buat dada saya dah buat halkum, saya dah buat punggung saya, tinggal yang itu je belum. Kalau buat yang itu, saya dah mencapai untuk jadi perempuan sepenuhnya. Loh, saya kata jangan bang, fikir panjang bang. Kalau mata kita buta, ramai orang derma. Akak-akak kalau mata buta kau rosak pergi Singapura. Ada doktor bagus. Dia boleh celekkan mata. Nama dia Dr. Ismadi. Buta dua belah mata, celek balik. Dr. Ismadi, ingat tu? Nama doktor tu. Dr. Ismadi pakar mata. Entah. Kita kalau rosak buah pinggang, kita boleh pergi India, tukar baru. Sakit jantung, ada derma jantung. Tapi kalau abang-abang potong benda tu, 2 bulan nak pakai balik, siapa nak derma? 2 bulan menyesal. Nak kencing sakit, nak apa sakit. Siapa nak derma? Mata orang derma. Tulang orang derma. Benda tu kalau dah potong, doktor pun buang tu sampah dah. Pergi jumpa tu imam suruh diri Jumaat. Imam derma kat saya. Aku pun nak pakai. Oh, sudah. Fikir panjang lu bang. Oi. Allah, tuan-tuan hari ni jadi sungguh. Bila saya buat program dengan mereka kata, Ustaz bukan ada perasaan. Ustaz tak jadi kami. Ustaz tak ada perasaan macam kami. Kami nak tenang Ustaz. Kami nak menjalani kehidupan biasa macam perempuan. Ustaz tak faham. Tak faham macam mana? Kami perempuan. Dilahirkan sebagai perempuan. Tetapi dimasukkan dalam tubuh lelaki. Ustaz faham tak? Dia bukan faham. Oh, perempuan masuk tubuh lelaki. Kita stres tau. Kita perempuan, tiba-tiba kita laki-laki. Oh, maknanya Tuhan yang tersalah masuk lah. Tuhan yang masukkan, Tuhan yang tiupkan roh. Maknanya Tuhan salah lah bang. Mana boleh Tuhan salah? Tuhan tak pernah salah bang. Abang yang salah. Saya suka fikir macam tu. Jadi abang kata, abang perempuan. Okey, soalan saya. Abang ada pernah merasa senggugut? Abang pernah senggugut? Senggugut tu apa? Maknanya abang lelaki. Orang perempuan, dia main senggugut. Sekali seumur hidup ada senggugut. Kadang-kadang tiap-tiap bulan. Main senggugut. Opah som tu, sampai lah 74 duk senggugut. Loh. Opah som ada lagi haid. Opah som makan nyonya benar. Subuh Ustaz oi. Kalau abang tak pernah rasa senggugut, abang duduk diam-diam. Abang jantan. Abang bukan perempuan. Allah. Perempuan mai senggugut cakap pun tak mau. Dia sakit. Tunduk jalan. Pergi ke dapur nu bungkuk. Kenapa? Senggugut. Orang tanya kat saya, Ustaz, ubat apa senggugut? Ada kata minum air hangat,
Minum air hangat pelan-pelan, yang suam-suam tu minum. Ada yang kata telan Panadol, pulang. Saya punya simple. Saya punya petua tuan-tuan simple. Saya dapat, bila saya sakit daripada tahun 97 sampai 2-3 tahun lepas. Bila saya sakit tuan-tuan, antara kelebihan dia, saya pergi belajar. Ambil petua. Dulu waktu saya sakit tahun 97, 2001, 2002. Anak saya bukan ingat. Anak saya berumur 20 lebih ni, 23. Anak saya ada seorang ni. Dia tak ingat. Bila saya pergi mengajak, saya keluar pada rumah nak mengajak, pakai jubah, pakai serban. Lembek depan pintu. Jadi lembek pingsan, orang angkat macam king buruk, pergi tak atas tilam. Pukul 8 elok. 8 malam elok. Asal mengajak lembek. Asal lembek mengajak. Saya pergi cari orang hak pandai. Sebab saya, arwah Ismail Kamus, Datuk kata kat saya, Kazim, hang pergilah belajar, hang pergilah mengaji, hang pergilah berubat. Saya pergi tuan-tuan. Merata saya pergi hak mana saya dengar hak pandai, saya pergi. Yang saya dapat hak lembek tu, saya dapat di Sik Kedah. Tok guru pondok. Dia saya sampai-sampai, dia kata, mu bodoh. Dia kata kat saya, mu bodoh. Oh, tak apa, bodoh pun bodoh. Tu yang nak tanya ke dekat tuan tu, pak siapa saya lembek, nak pergi mengajak pengsan. Sebab aku kata mu bodoh. Oh, mu tahu tak? Orang sihir kamu sebab dia tak bagi mu pergi mengajar. Bila mu kata mu nak pergi mengajar, jin dia kacau mu. Akhirnya mu tak boleh pergi mengajar pasal jin kacau. Oh, lepas tu nak buat macam mana? Tu aku kata mu bodoh 4 kali dah tahu. Lu bodoh 4 kali dah. Dia tak bagi kamu pergi mengajar. So, bila kamu nak pergi mengajar, jangan sebut nak pergi mengajar. Sebut pergi main bola. Dia tak kacau lah. Sebab jin ni dia lurus bendui. Bila saya balik ke Ipoh, saya pakai jubah, saya pakai serban, bawa beg kitab. Driver saya nama dia Aziz. Ustaz, main bola, jom. Tak pengsan tuan-tuan. Elok ya balik Pulau Pinang Ipoh. Itu petua nama dia. Sebab tu Kak Leha di sini, kalau meniaga, asal nak pergi meniaga, malas. Asal malas, pergi meniaga. Jangan cakap pergi meniaga, pergi main karaoke. Abang-abang, kadang-kadang orang sihir kita. Kita nak balik jadi malas. Tak usah kata balik. Dia tak nak bagi kita buat kerja. Tu petua. Ustaz hak sengguguk tu. Ni, janggut. Ni, janggut. Petua. Ada dalil tak? Tak dalil. Kau suka nak buat tak buat. Jadi akak-akak, opa-opa, kalau senggugut, minta suami rendam janggut dia. Minum. Tak nak lah ustaz, geli. Tak. Itu saya kata petua. Nak buat-buat tak buat, sudah. Anak darah saya pun senggugut. Duduk diam. Saya pun suruh mak dia pergi ambil air hangat rendam. Ni ayah jampi dah. Dia pun minum. Ayah jampi. Minum-minum lega. Lama baru dia tahu. Lah ni kalau dia senggugut ke apa kan, bagi ayah jampi. Tak mau ayah janggut. Tak mau lah. Ini saya cerita kelebihan janggut orang lelaki. Ada manfaat. Jadi abang-abang, simpanlah janggut. Saya baru cerita satu je kelebihan janggut. Banyak lagi kita cerita lain tahun. Tamat dah tuan-tuan, 9.30 malam. Saya tengok program ni 9.30, habis ceramah. 9.30 malam, minum malam dan penceramah habis tuan-tuan. Jadi saya tak cerita lagi yang nombor 3. Hak Nabi punya. Yang tadi baru mukaddimah. Astaghfirullahalazim. Yang tadi baru mukaddimah, sains, teknologi, keharmonian hidup. Belum lagi yang kita tak boleh ubah hak Nabi punya. Kalau ubah yang ni, lingkup harmoni kita. Yang tu saya belum sampai lagi.
Masa dah tamat. Saya daripada malam semalam tak balik rumah 2-3 hari tak balik entah rehat ni. Jadi daripada KL tadi mai tengok tanah saya di Sungai di Kampung Menderang. Insya-Allah tadi saya melawat tapak di Menderang. Saya akan buat pondok saya Cawangan Al-Barakah di Sungai. Orang tanya saya, Ustaz, Sabah bagi Ustaz tak mau, Johor suruh buat tak mau, Melaka suruh buat Ustaz tak mau. Pasal apa buat Ustaz buat di Sungai? Sebab saya kata, saya duduk di Besau. Mak saya mengajak daripada Seliriba sampai Terolak sampai Bidong. Ni semua kawan mak saya. Jadi saya teringat pada mak saya teringat kawan-kawan mak saya yang masih hidup. Jadi bila saya buka di situ, bila saya mengajak nanti, orang lain semua boleh mai. Saya nak buat 9 ekar tanah tu. Telah tengah duk buat. InsyaAllah saya agak lagi setahun 2 akan siap. Ada dewan kuliah, ada surau, ada pondok semidi, ada dusun dan sebagainya. Jadi insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan bila saya buka cawangan di Sungai nanti, di Menderang nanti, mudah-mudahan suburlah ya pengajian kita, imarah kita. Saya esok Felda Terolak Residen ni pun tuan-tuan maju jugalah. Sebab untuk makluman tuan-tuan, setiap hari, setiap minggu sekurang-kurangnya 40 bas melawat sekolah saya di Ipoh. Sekurang-kurangnya. Bayangkan, apa akan jadi pada Terolak Residen? Orang nak tidur di mana? Orang nak buat kuliah di mana? Orang nak mandi di mana? Tuan-tuan sediakan penginapan, mereka mengaji di tempat saya. Ini yang saya buka di Ipoh. Sekali datang tuan-tuan, 20 bas, ada 800 orang. Bilik saya ada berapa ya? Pondok saya ada berapa ya? Tolak hotel sana, tolak hotel sini. Nah, kadang-kadang pihak hotel datang jumpa saya, Ustaz, kami bagi diskaun Ustaz. Mai. Hak nak mari minggu ni 5 orang dari 5 bas dari Singapura. Ada 200 orang. Bayangkan ekonomi yang akan buka pada penduduk Felda. Ini yang saya nak. Tuan-tuan ada produk apa di sini? Mai berniaga, mai buka kerjasama nanti insya-Allah. Dia buka. Sampai saya di Manjui itu, sampai ada Maidin di tengah-tengah Manjui. Kampung Manjui itu ada Maidin. Padahal Taman Meru dah ada Maidin lah. Sampai dalam Manjui ada pejabat tanah, ada hotel. Sebab apa? Sebab Alhamdulillah barakahnya. Jadi saya harap mudah-mudahan saya dapat sama-sama membangunkan Sungai, tempat saya duduk sekolah, tempat saya pergi pekan hari Ahad. Nah, tempat saya duduk semayang Masjid Sungai, tempat saya membesar di Felda Besau. Tempat abang saya kerja di Felda Terolak Utara. Abang saya 2 orang kursus di sini. Kakak saya seorang kursus di sini. Saya ingat lagi tuan-tuan, tahun 81, 82, 83, kakak saya kursus terengkas di sini. 2 abang saya kursus niaga Felda di sini. Sini tuan-tuan. Seorang abang saya tu daripada sini tuan-tuan, lalas jadi yang berhormat sekarang ni. Sekarang tak jadi berhormat dah, pencen dah. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, tempat Sungai adalah tempat saya. Jadi saya nak sama-sama kita bangunkan di Sungai dengan pendidikan. Kemajuan pelancongan berasaskan kepada pendidikan. Dan saya pilih pendidikan pondok. Jadi tuan-tuan yang nak duduk di pondok, yang nak tinggal di pondok boleh. Okey, tinggallah di pondok, belajarlah di sana insya-Allah. Terima kasih, mudah-mudahan kita ada kerjasama yang berterusan dengan Felda Terolak Residen kita ni tuan-tuan. Pusat latihan ni, macam-macam benda saya boleh buat insya-Allah dengan kehadiran. Untuk tahun lepas saja yang melawat sekolah saya hampir 100,000 orang. Okey. Jadi tuan-tuan kalau berjaya di Sungai ni yang sama atau lebih lagi, termasuk daripada luar negara yang melawat insya-Allah. Jadi terima kasih pada tuan pengarah Felda wilayah Terolak, terima kasih pada tuan pengetua Institut Latihan Felda dan semua yang hadir. Kita jumpa lagi untuk kita sambung hak cerita pondan tadi tak habis lagi dengan cerita hak Nabi Muhammad yang kita tak boleh ubah tuan-tuan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.